من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Surah Allah Al-Azim. Dikatakan daripada surah Al-Hashr 18. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Raisul Jalasah, tuan-tuan majelis kita pada malam ini, Tuan Haji Roslan. Alhamdulillah. Dan seterusnya kepada para imam, para bilal, tidak lupa juga kepada seluruh barisan EJG Sof kepimpinan Surau Al-Ikhwan Bandar Baru Sungai Buloh, dan tidak lupa juga kepada seluruh muslimin muslimat, hadirin hadirat. Ayo sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berhimpun, dapat sama-sama kita dipertemukan. Saya kira untuk kali yang pertama ya. Ini kali yang pertama, sebab tak malam yang pertama. Malam yang pertama untuk pengantin baru sekalian. Kali yang pertama, alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga para hadirin sekalian, kita dapat sama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Satu nikmat, satu perkara yang patut kita syukuri sangat-sangat. Banyak di antara kita, ramai di antara kita, ramai yang mampu menunaikan solat, tapi Allah Ta'ala pilih kita, Allah Ta'ala jemput kita untuk hadir ke dalam rumahnya, untuk kita sama-sama nak mengangkat takbir secara berjemaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga para hadirin sekalian, Allah masih lagi memberikan kesihatan kepada kita, masih lagi memberikan kesyukuran, masih lagi memberikan kelapangan waktu kepada kita, untuk kita sama-sama mencari redha Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan ini adalah sebahagian daripada bekalan-bekalan yang kita nak adakan untuk diri kita ketika mana kita nak pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, apa khabar semuanya? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Sebelum saya teruskan para hadirin sekalian, sebagaimana yang telah dimaklumkan tadi sebagai menggantikan Al-Fadhil Ustaz kita Ustaz Faizal. Jadi sebelum kita teruskan, saya bertaaruflah sekejap kan. Jadi ismi Muhammad Syarifuddin bin Mustafa. Nama saya Muhammad Syarifuddin bin Mustafa, berasal daripada Rantau Panjang. Rantau Panjang Kelang, bukan Rantau Panjang Kelantan, Panjang Kelang. Dan alhamdulillah dilahirkan di sana, dan sekarang menetapnya di Puncak Alam Fasa 3. Kerana dikarenakan kita dengan sahabat-sahabat kita dan semua jemaah, baik surau, baik masjid,
Sama-sama kita didirikan tahfiz di sana, di puncak alam. Jadi alhamdulillah sekalian, saya pun lebih kurang lah salah satu tenaga pengajar, cleaner lah orang kata. Saya cleaner je kat sana, datang sana bersihkan tahfiz, nampak air tumpah kita lap kan, sebab tak ada kerja. Datang tahfiz tu lah, nak masuk kelas dah penuh dengan ustaz-ustaz, kita datang kan, kita pun sebagai pengasas, saya dengan sahabat saya sebagai pengasas tahfiz tu, dan kita sama-sama, saya sebagai percaya dan Allah kan, kita nak ngajar pun ustaz kita dah hebat dah, dia pula yang ngajar, kita ngajar kat luar-luar je lah kan. Jadi datang tu nampak betul, nampak ada baju anak-anak berterabur tak sanggup, kita lah tolong sediakan, lebih kurang lah cleaner, tapi tak payah lah kan. Jadi alhamdulillah sekalian. Jadi sedikit latar belakang, saya pun sebelum ni pernah lah mengaji tahfiz di Raudhah Tahfiz Al-Quran Sungai Serai. Kemudian saya habis di sana, saya khatam dan saya bersyahadah. Saya lanjutkan pelajaran di Sediakam dalam bidang syariah, diploma. Kemudian saya terbang sekejap ke Yaman dalam bidang bahasa Arab pula, tapi sekejap lah, 2 tahun kan. Alhamdulillah, peperangan pertama tu, sebelum peperangan pertama tu, seorang pertama tu, saya sempat balik. Minggu depannya rumah saya dah kena bom dah. Minggu depannya saya balik, minggu ni. Kemudian memanglah mak suruh kata balik dah dulu. Saya kata nak teruskan degree katanya. Dia kata tak apa, balik dulu kan. Mak kata macam tak sedap hati katanya, balik dulu lah katanya. Baliklah. Tengok minggu depan tu dikhabarkan dalam berita Yaman berlakunya peperangan dekat tempat saya tu lah, Sanaa tu. Jadi bila di kamera kan tu, di roll semua tu, nampak sekeliling tu, hai, di rumah kita orang ni katanya. Kan, sebab depan tu City Mart, depan tu bagaikan macam Ekosif kan, pasar raya lah. Belakang tu rumah kami. Memang hancur kat situ. Tak tahulah pakcik yang selalu minta duit tu dah hidup lagi ke tidak, atau bukan lembu. Geram juga kadang-kadang. Awal betul dia minta duit, dah dia sampai fulus kata, fulus tujuh kata. Alamak, awal betul dia minta duit. Kadang-kadang geram juga, tapi taklah geram sampai nak minta dia kena bunuh, tak adalah. Kena bunuh tu, tapi insya-Allah lah, mudah-mudahan selamat lagi. Jadi sempatlah ke Yaman sekejap. Kemudian saya balik, saya berkhidmat di satu tahfiz di Meru, di Kelang, kapal. Kemudian dalam masa setahun macam tu, saya dihantar ke Mesir sekejap, bawa anak-anak tahfiz kita seramai 15 orang. Sebab katanya anak-anak tu dah lama sangat dah dekat tahfiz kan, dah 3-4 tahun tapi tak habis-habis dah, tapi tak habis-habis lagi, tak khatam lagi, dah baru dapat 5 juzuk. Kemudian masing-masing pun alhamdulillah redakan diri redakan diri nak ke Mesir. Kulah dapat penghijrahan yang baru sampai ke sana, alhamdulillah tak sampai setahun anak-anak tu dapat khatamkan Al-Quran. Asalnya dekat Malaysia 5 juzuk main gitu je kan. Sampai ke sana ialah kita husnuzon dengan Allah Ta'ala, kemudian dapat kat sana tu barakah, mungkinlah barakah dengan bumi Anbiya sana kan, para ulama kita. Kemudian betul-betul lah kan, banyak kisah-kisah dan sebagainya, sejarah-sejarah para ulama kita, para Anbiya kita di sana pun lah. Kalau tengok duit Mesir itu sendiri, depan tu Firaun, belakang tu Nabi Musa kan. Jadi kalau orang kata, kalau pergi Mesir ni, kalau baik tu baik betul macam Nabi Musa, kalau jahat betul macam Firaun ni, orang katalah gitu. Alhamdulillah, ada yang setahun, ada yang setahun sebulan, 2 bulan lebih kurang. Saya dekat Mesir sekejap je, setahun setengah je sebab dihantar ke sana pun untuk nak memantau dan nak buat kelas untuk anak-anak tahfiz kita. Jadi alhamdulillah, berkat bukan akan saya hebat tidak, tapi berkat ustaz-ustaznya. Kemudian sungguh kesungguhan anak tu sanggup tinggalkan Malaysia, sanggup berjauhan dengan maya, itu yang Allah Ta'ala bantu balik, Allah Ta'ala pulangkan balik. Sebab Allah Ta'ala nampak betul-betul dia sungguh-sungguh tinggalkan dunia dia dekat Malaysia ni, macam mana kan, berhijrah dulu kat sana, berjauh dengan maya. Alhamdulillah kan, tak sampai setahun lebih kurang, adalah 2-3 orang 9 bulan je, sungguh-sungguh ngaji macam biasa je, kelas taklah banyak sangat, tapi lah kita tak tahu barakallahu ta'ala ni ziyadatul khair kan, dia satu penambahan, satu peningkatan yang baik lah kita boleh sebut. Alhamdulillah, sempatlah ke sana para sekalian, tapi bukan alumni daripada Azhar, cuma bolehlah sikit-sikit tu kan, kita sekadar berkongsi, sekadar nak menceritakan saya sedikit sebanyak tentang pengalaman-pengalaman saya. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah hari ini kita dah berapa Rabiul Awal, 18 bulan berapa? Oh, nampak kat sana. Ni tak acik ni. Tak apalah, kan kita gitu-gitu je lah.
Alhamdulillah. Lebih kurang lain yang cakap ni pun lebih kurang tak? Pun tak ingat juga. Saya pun tak ingat semalam kemarin melalui Rasul saya ceramah 16. Tak apalah, insyaAllah kita akan kira-kira balik lah. Nampak no timing tu. Tapi Alhamdulillah, yang penting tu kita dapat sempat, kita sempat nak menyambut, kita sempat nak menyambut Maulid Rasul kan. Alhamdulillah, Allah panjangkan umur kita nak sampai tarikh kelahiran Nabi SAW. Alhamdulillah, ini satu penghargaan yang sungguh-sungguh. Tahun lepas kan kita dapat bersama, tahun pula kita dapat bersama lagi, dapat menyambut, dapat sama-sama lah kita berprogram dan sebagainya. Tapi jangan sekadar kita nak menyambut sahaja. Sangat-sangat kita tekankan dalam diri kita, bukan sekadar kita nak ingat seronoknya dapat menyambut, dapat selawat, tidak kan. Tapi ini salah satu yang Allah nak sampaikan kepada kita, kena sungguh-sungguh ikut sunnah Nabi SAW. Bukan sekadar dengan berpakaian saja, bukan sekadar dengan kamu punya selawat saja, tidak. Tapi dengan betul-betul jihad kamu nak memperagungkan, nak mempertabatkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu yang sungguh-sungguh. Dan Allah Ta'ala panjangkan umur kita kan, sempatkan dengan tarikh kelahiran Nabi SAW. Bukan sekadar kita nak berselawat, bukan sekadar kita nak berpakaian, tidak. Itu pun ia juga. Tapi ingat, jihad yang paling besar adalah untuk kita nak mempertingkatkan, nak memperagungkan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sama-sama lah para hadirin sekalian, sungguh-sungguh kita nak membantu agama Allah Ta'ala ni kan. Mungkin kita ni pun dah dikira sebagai pembantu juga. Kita hadir dalam majlis ilmu ni pun dah dikira sebagai salah satu sunnah Nabi SAW kan. Orang buat program, suruh kita buat program, buat ceramah, buat kuliah dan sebagainya. Kita sebagai pembantu, kita duduk. Walaupun boleh je nak keluar, boleh je nak pergi melepas sana makan, tapi disebabkan ini adalah salah satu sunnah yang diperintahkan oleh syariat Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah dipertegaskan oleh Nabi SAW. Kita ikut, kita tinggalkan benda-benda macam tu selama sejam, selama 40 minit dan sebagainya. Ini mudah-mudahan dikira sebagai kita ni sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW dalam satu hadis, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar daripada rumah dia untuk nak menuntut ilmu ni, untuk nak mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala ni, kana fi sabilillah, dia sedang berjalan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dia sedang berjuang fi sabilillah. Bukan dengan peperangan, tidak, bukan dengan senjata kita, tidak, tapi dengan hawa nafsu kita. Jadi mudah-mudahan berterusan, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan, Allah warzuqna istiqamah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan sifat istiqamah ke dalam diri kita, untuk kita nak sama-sama berterusan, bersama-sama kita nak bangun, untuk kita nak memertabatkan kalimah syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Jadi apa yang kita nak kongsikan pada malam ini adalah berkenaan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mana telah kita bacakan tadi, yang telah kita mendengarkan tadi. Allah Taala sebut dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang Allah Taala telah katakan, wahai orang-orang beriman, kita lah merasakan kita ni orang-orang beriman, walaupun dalam keadaan macam mana sekalipun. Mungkin kita ni, alamak aku ni selalu sangatlah buat dosa, aku ni beriman ke tidak. Jangan mengatakan macam tu sebagai nak memotivasikan diri kita. Walau macam mana sekalipun dosa kita besar macam mana sekalipun, orang beriman kitalah orang itu. Sebab kata Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, walaupun dalam keadaan fasad, walaupun dalam keadaan fasik, dalam keadaan yang dia selalu buat dosa, memang itulah kita dah selalu sangat buat dosa, dah tahu benda itu tak baik, tapi itulah ujian kita ni. Sebab Nabi dah sebut kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam ni mesti buat dosa, macam mana dia pun mesti ada buat dosa. Sebab dia itu hidup dalam bermasyarakat. Mungkin tak buat dosa dengan tangan, tapi dengan mata mungkin pandang benda-benda tak elok. Kalau mungkin tak dengan mata, mungkin dengan telinga, dengar orang mengumpat, dengar hiburan terlampau pasangan dan sebagainya. Memang kehidupan kita ni itulah ujian ni, selalu sangat dihimpunkan dengan dosa. Tapi Nabi sebut orang yang hebat, orang yang terbaik adalah yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walau macam mana pun kita ni mungkinlah selalu sangat berdosa kan, dah bertaubat, tapi ialah ada je ujian-ujian yang Allah Taala nak bagikan kepada kita ni.
tetap mengatakan akulah orang yang beriman itu, walaupun dalam keadaan macam mana sekalipun. Itu kata Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita kena motivasikan diri kita. Bangun tidur kita kan, tengah hari kita, petang kita, mungkinlah ada buat benda tak elok, Allah Akbar kan, bertaubat kita, istighfar sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala kan, merasakan boleh akulah orang beriman itu. Banyak dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut wahai orang beriman, wahai orang beriman. Dan orang beriman ini adalah orang yang sungguh-sungguh percaya akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu je yang patut kita kena highlightkan dalam diri kita. Kena percaya sungguh-sungguh yang Allah Ta'ala tu ada di mana-mana sekalipun. Allah Ta'ala ada bersama dengan kita. Bukan dekat dalam masjid je Allah Ta'ala ada, bukan dekat dalam surau je Allah Ta'ala ada, tidak. Tapi dekat mana kita, dekat tempat kerja, dekat rumah dan sebagainya, Allah Ta'ala ada. Sebab ramai di antara kita ni yang mengatakan ataupun yang merasakan Allah Ta'ala tu ada dekat masjid je kot. Sebab kalau nak tutup aurat mesti dalam masjid, dah mesti dekat surau. Sebab kalau dekat luar tu dah tutup aurat tu, dah seakan-akan mengatakan dekat dalam masjid je Allah Ta'ala ada, dekat luar Allah Ta'ala tak ada. Dah, sebab walaupun dia tak ungkapkan benda macam tu, tapi perbuatan tu mengatakan kenapa dekat dalam masjid boleh pula tutup aurat, dah dekat dalam surau boleh pula tutup aurat, dekat luar tu kenapa tak boleh tutup aurat? Dah, itu persoalannya. Bagaimana dekat luar tu boleh lagi tidak berakhlak dengan akhlak yang baik? Dah, seakan-akan Allah Ta'ala tu bertempat pula. Na'udzubillah. Dekat situ pun kita dah boleh cek balik Allah berkat iman kita ni mungkinlah agak kurang cantik, tapi tak apa, dah, sebagai orang hebat kita teruskanlah. Dah, kita merasakan kita ni orang beriman dan sungguh-sungguh percaya Allah Ta'ala tu ada dekat mana sekalipun, dah, supaya kita ni dapat berjaga-jaga, supaya kita ni dapat merasakan ataupun dapat mengelakkan diri kita daripada berbuat benda-benda yang boleh menjemput kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu yang pertama, wahai orang beriman, dan bertakwalah kita lah. Mudah-mudahan kita bertakwa sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Dan apa yang kita dah hadirkan pada malam ini adalah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad, iaitu dengan perhatikan. Allah Ta'ala sebut perhatikan setiap diri masing-masing, apa yang telah kita persiapkan untuk diri kita. Kita adakan bekalan untuk diri kita ni sebelum kita nak pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat kelak. Allah Ta'ala minta dekat kita, tolong persiapkan, tolong adakan bekalan. Jangan balik macam tu sahaja. Dah, istilahnya gitulah. Jangan balik macam tu saja, walaupun kita tak tahu kita ni balik bila. Tapi yang kita tahu, kita ni akan balik, betul? Kita tahu yang kita ni akan balik, cuma tak tahu bila dan dekat mana kita punya pengakhiran kita. Tapi yang Allah Ta'ala tegaskan, wa tazur, perhatikan, adakan dalam setiap diri kamu, setiap diri kita ni masing-masing, adakan bekalan sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita tahu benda tu akan berlaku. Kalau dah tahu, sama-samalah, jom kita sama-sama persiapkan diri. Sebab itu kata para hukama yang mana mengatakan, man arafa bu'das safari ista'adda. Barang siapa yang tahu akan perjalanannya nanti, barang siapa yang tahu akan apa yang akan dilaluinya nanti, maka tolong sama-sama kita ista'adda, persiapkan diri kita. Persiapkan dekat dunia ni lah. Kita ni buat persiapan sama-sama sebelum kita nak pulang menghadap Allah Ta'ala. Sama juga kalau kita nak balik kampung, kita tahu kondisi kita punya kereta kita dalam keadaan macam mana. Mungkin jenis makan minyak hitam kuat, kemudian jenis yang nak kena asap dah keluar kau-kau punya lah. Kemudian dengan macam-macam lah. Dia tahu tayar dia tu agak ada bocor kecil sikit tu, tayar dia tu ada bocor kecil sikit tu, ada kan dia mesti buat persiapan dulu. Dia pump sungguh-sungguh, mungkin dekat tengah jalan ketika dia pump betul-betul, dia kasih penuh, tengah jalan dia akan pump lagi. Sebab dia buat persiapan dulu. Dah tahu nak balik kampung, Allah, kampung ni banyak ni, kiri kanan hutan ni. Dah dia bawa riset contohlah. Dia bawa riset ke, dia bawa ke lampu ke, terpulang lah, nak buat macam mana. Sebab nampak kat situ, sebab dia tahu macam mana keadaan akan datang nanti. Dia tahu macam tu sekian-sekian, dia akan buat persiapan juga. Sama juga untuk kita, untuk akhirat nanti. Kan kita tahu macam mana situasi, bagaimana nanti kan kita dijemput dan sebagainya. Sama-samalah kita jadikan dunia ini sebagai tanaman untuk kita. Memang itulah hakikatnya, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala,
ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah satu ladangan untuk kita nak tanam sungguh-sungguh untuk akhirat kita. Tanam sungguh-sungguh banyak apa benda yang kita lakukan, apa benda yang berbentukkan kebaikan, jom kita kejar sama-sama. Apa benda lah, tak, walaupun benda tu besar ke, benda tu kecil ke, kita sungguh-sungguh kita nak buat. Sebab Allah Ta'ala suruh fastabiqul khairat, iaitu kan berkejar-kejarlah, berlumba-lumbalah untuk nak mencari kebaikan. Allah Ta'ala tak suruh mencari kebaikan dengan benda besar, tidak. Umum dekat situ benda kebaikan. Nampak sampah depan mata kita pun, itu pun kebaikan. Nampak dekat tengah jalan ada tayar pecah, batu, kayu sebagainya, itu pun kebaikan juga. Kita tolong alihkan. Bukan tengok saja, tak, bukan setakat kita nak solat jemaah aja, tapi hubungan kita dengan sama manusia. Dah, kita jumpa sesama manusia, jiran tetangga kita, kita tak senang, kita bermasam muka, kita tak bagi salam dan sebagainya. Benda-benda tu pun antara kita ni nak jaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala saja pula. Dah, hubungan sama manusia kita lost begitu. Kan, alhamdulillah, biarkan kita punya hubungan dengan Allah Ta'ala cantik, sesama manusia pun cantik juga. Sebab itu fastabiqul khairat, sama-sama kita cari kebaikan. Tak kira lah benda tu besar ke kecil ke, asalkan kebaikan, jom kita kejar. Kan kita berkejar-kejaran. Sama juga dalam soft kita ni, nampak depan ada kosong, masuklah, jangan awak masuklah. Ini kita punya payang kan depan soft kita tu ada kosong. Patutnya depan kita tu kita pergilah, tapi kita orang kita lagu baik sangat, baik dah, tak apalah, awak pergi dia dah bunyi macam-macam lah kan, awak pergilah lah. Itu kan kebaikan. Soft pertama, bukan senang dapat soft pertama. Soft pertama tu Nabi sebut dia punya ganjaran hikmah dia memang besar betul. Tapi kita ialah kan, kita nak baik awak habis kan, tu tak apa lagi sekalian kan. Jadi jangan sampai lepas ni nampak sampai mata kita tu kosong, kita biar orang masuk. Kan kita cepatlah masuk. Kalau dah masuk tu jangan tarik orang, aku punya tempat, janganlah gitu kan. Bergaduh pula, lama-lama tak solat dekat situ, bergaduh tak habis-habis dah. Kan, jadi biar mana cepat dia lah, tapi biarlah ada, jangan kita hulu-hulu kan. Yelah, tapi orang kita mungkin nak hormat orang-orang yang berumur kan, acik yelah, kalau macam tu ada juga, tapi terpulang lah kan. Jangan sampai gaduh sudah, jangan sampai kecewa sudah. Takut-takut kecewa lain pula dibuatnya dah. Kan kecewa seorang-seorang, jangan kecewa buat grup baru. Na'udzubillah min dzalik. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi itu di antaranya lah yang boleh kita tengok. Kadang-kadang ibu-ibu tak tahulah, wallahu alam, tak pernah nampak pula, tak pernah solat kat belah ibu lah kan. Mungkin cantik lah kot, soal pertama tu mungkin cantik lah kot kan, memang dia impit-impit je tu kan. Tapi kalau yang nampak depan mata kita ni selalunya solat Jumaat kita dah. Solat Jumaat lah nampak tu kan, nampak dia hulu-hulu. Tapi tak apalah sekalian. Jadi mungkin lepas ni, sebelum ni kita dah lakukan macam tu, tapi lepas ni janganlah nampak soft kosong depan mata kita berebut lah. Jangan kita suka duduk belakang-belakang dan sebagainya. Penting jangan berkata. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, kita kongsikan apa yang di antaranya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, antara bekalan-bekalan akhirat untuk kita sebab Allah Ta'ala suruh kita persiapkan bekalan. Jadi kita petiklah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata bani adam inqata'a 'amalu illa min thalas. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila matinya seseorang anak Adam nanti, maka terputuslah segala-galanya kecuali dengan tiga perkara. Tiga perkara inilah yang akan menjadi bekalan untuk kita di hari akhirat kelak. Jadi mudah-mudahan tiga perkara ini kita dah ada. Mudah-mudahan yang tak ada lagi ni sama-sama kita kejar, sama-sama kita mohon dengan Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kuatkan dan kurniakan kepada kita kekuatan untuk kita nak cari bekalan-bekalan yang telah dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tengok yang pertamanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu antara bekalan dia yang pertama iaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itulah yang akan menjadi bekalan. Bukan ilmu sahaja. Nabi sebut ilmu yang bermanfaat. Yang manfaat itulah yang akan menjadi
menjadi bekalan kepada kita. Ramai di antara kita berilmu, berpendidikan tu tinggi. Tak maaflah, mungkin yang ada datuk, mungkin yang dah ada doktor dan sebagainya. Alhamdulillah, satu kurniaan yang sangat-sangat kita patut syukur dengan Allah Ta'ala. Cuma sekarang ni kita tengok ramai orang yang berilmu tapi seolah-olah tidak bermanfaat. Ramai di antara kita berpangkat tinggi, berjawatan hebat dan sebagainya, ramai kan, tapi takut-takut kebenaran tu tidak diangkat dan sebagainya. Seakan-akan macam tidak bermanfaat lah. Jangan sampai kita ni kejar-kejar ilmu saja tapi manfaatnya tidak kongsikan ilmu dia, tidak berjemaah dan sebagainya. Sebab itu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bagaimana kita nak mengetahui ilmu tu bermanfaat ataupun tidak, dan kita nak tahu ilmu yang telah kita pelajari ini bermanfaat ataupun tidak. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang pertamanya adalah tengok ilmu kita tu, ilmu yang kita ada, kita amalkan ataupun tidak. Nah, yang pertama sekali, ilmu yang telah kita ada ni kita amalkan ataupun tidak, ataupun kita sekadar belajar saja, belajar sampai bersegi banyak-banyak dah simpan, simpan tak tahu, duduk kat belakang tiang, masih lagi duduk kat belakang tiang, di hulunya minta jadi imam, dia tolak orang lain lagi, dia minta ni baca tahlil, dia minta ni bacakan doa supaya dia tolak orang lain dan sebagainya. Ilmu dah banyak kan, sini dah bertingkat-tingkat tapi tidak diamalkan. Kesian. Tahu kehebatan solat jemaah itu bagaimana, sekadar tahu sahaja tapi tidak diamalkan. Sedih sangat. Sebab itu jangan sesekali ilmu yang telah kita ada ni kita tidak amalkan, kerana ianya bagaikan pokok tanpa buah. Sebab itu al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamal. Ilmu tanpa amal bagaikan pokok tanpa buah. Kan, jadi itulah perumpamaannya. Ilmu ada kedai, pokok tu ada besar tapi tak ada manfaat, buah tak ada, daun tak ada benda yang boleh kita manfaatkan. Togel macam tu saja. Sayang. Itu kata para ulama, kata guru saya, al-ilmu bila amalin kasayyarati bila steering. Kan, kalau yang boleh faham itu. Ilmu tanpa amal bagaikan kereta tanpa steering. Kan, jadi sayang, kereta besar, bayar bulan-bulan mahal, tinggi-tinggi, aircon cantik, radio power kan, tapi masuk-masuk kereta tak ada steering, tak boleh buat apa. Nak buat apa, nak pergi surau pun tak boleh, nak pergi masjid pun tak boleh, nak balik kampung ziarah mak ayah pun tak boleh. Semua benda tak boleh sebab steering itu tak ada. Berbanding dengan orang yang punya kereta biasa aja. Orang punya kereta biasa aja, kita kancil lah, kita boleh tengok. Kita kancil dah habis bayar, kan, jadi macam busem lah. Warna pun dah busem tahu tak? Warna pun dah macam berkeladak sikit, kan, pudar-pudar kan. Jadi dah teruk berbenar dah nazak tahap 56 km punya lah. Dia punya tahapnya tu memang sakit punya kan. Jadi nak buka pintu pun kena sepak dulu. Baru terbuka pintu dia. Masuk kereta pula, dia punya radio tak ada, aircon tak ada, macam tu. Nak start kena ketuk dulu starter dia macam-macam. Teruk sangat. Tapi yang hebatnya dapat start, dan hebatnya lagi ada steering. Ada steering tu lah yang boleh kita bawa pergi mana? Nak pergi surau, boleh. Ulur je ke kiri ke kanan. Nak balik kampung, nak ziarah mak ayah, boleh kan, walaupun dalam keadaannya macam tu. Berbandingkan dengan yang tadi, bulan-bulan bayar tinggi tapi tak ada steering. Tapi Allah Alam, kalau orang gunakan juga pegang batang steering kan, pergi ke sana, Allah Alam lah kalau ada juga. Tapi kita nak fikir secara logiknya memang tak masuk akal lah. Sebab dah tak ada steering, masuk tidur lah kot. Masuk tak ada apa, dah macam tu je. Berbeza dengan kereta tadi. Jadi nak ceritanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan sampai ilmu yang telah kita ada yang kita tak gunakan. Biarkan ilmu yang kita ada, walaupun tak banyak, walaupun kita punya tahap kita mungkin setakat kuliah subuh, kuliah maghrib dan sebagainya lah, tapi kita punya amalan cantik. Quran kita tak pernah lekat, tak pernah terlepas dalam satu hari. Quran walaupun sikit banyak ke kita baca, solat jemaah kita, subuh kita cantik, dan sebagainya, zuhur, asar dan sebagainya. Benda tu ialah walaupun kita punya ilmu taklah tinggi, taklah kita ngaji kitab fiqh minhaj ke ataupun macam-macam lah kan, ataupun
arba'atu madzahib, macam-macam lah, tinggi tafsir Imam Qurtubi semua, tak ada tinggi-tinggi, kita biasa je kan. Tapi amalan kita dah kita tak terpesong akidah kita, sungguh-sungguh kita sembah Allah Ta'ala, ikutan kita Nabi SAW dah. Jadi benda-benda macam tu lagi baik daripada orang yang sijil tebal, berpendidikan hebat, berpangkat, berjawatan dan sebagainya hebat, tapi solat tak ke mana, Quran tak ke mana dan sebagainya dah. Jadi jangan sampai kita jadi. Tapi kalau yang ada tu alhamdulillah, yang ada pangkat-pangkat, yang hebat, yang kaya, yang ada kemewahan, alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Itu satu kurniaan daripada Allah Ta'ala. Tapi jangan sampai kita hanyut, kita gunakan benda yang macam tu, manfaatkanlah untuk orang lain. Ada kemewahan, sama-sama kita sumbangkan, kan? Kita merasakan sama-sama, kita rasakan kita mewah ni, nak semua orang juga mewah. Jangan kita mewah ni, kita seorang ni. Islam tak ajar macam tu. Sebab tu Islam sebut dalam Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sama-sama tolong untuk jadi kebaikan. Jadi ada duit lebih tu, kongsi-kongsikan, sumbangkan dalam surau kita. Mungkin ada fakir miskin di antara kita ni, kita bantu mereka dan sebagainya. Baik, itu yang pertama kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, iaitu dengan ilmu kita ni kita tengok kita amalkan ataupun tidak. Baik, yang seterusnya adalah kata Al-Imam Ghazali, yang keduanya adalah dengan ilmu yang telah kita ada ni, kita ni makin takut tak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu yang telah kita ada ni, nak tahu ilmu tu bermanfaat ataupun tidak, tengok diri kita ni makin takut tak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah, kalau kita makin berani, alhamdulillah. Tapi seharusnya kita ni makin takutlah dengan Allah Ta'ala. Makin tinggi ilmu tu, makin kita tahulah betapa jahilnya kita, betapa banyaknya benda yang kita tak tahu. Sepatutnya tu kata para ulama, orang yang tinggi ilmu dia sepatutnya makin tawaduklah dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin tinggi ilmu, makin tawaduk dia dengan Allah Ta'ala. Bukan makin tinggi ilmu makin nak tolak hukum hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin nak memperkecilkan hukuman-hukuman yang telah termaktub di dalam Al-Quran. Jadi benda-benda macam tu seakan-akan makin berani pula makin berilmu, makin berpendidikan tinggi dan sebagainya, tapi seakan-akan tidak takut dengan Allah Ta'ala. Makin bermaksiat, kan, masih berleluasa buat benda-benda yang boleh menjemput kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin berasuah, makin khianat, makin berzalim dan sebagainya, seolah-olah tidak takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita belajar, kita ada ilmu ni, jangan sampai kita berani, jangan sampai kita tinggalkan solat macam tu saja. Jangan sampai kita ni hina orang lain, kan, kita ni pandang remeh orang lain. Jangan sampai macam tu. Biarkan kita ni ada ilmu, kan, tapi kita ni makin takutlah dengan Allah Ta'ala. Lagi-lagi kita punya anggota badan kita ni, tangan kita ni, kaki kita dan sebagainya. Lagi-lagi mata kita, sebab Nabi pernah sebut ada dua mata yang tidak akan disentuh dengan api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya mata yang menangis disebabkan takut akan siksaan, mata yang menangis disebabkan takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan, tidak la tamassuhuma ainani ainun batat min khasyatillah. Ada dua mata yang tidak akan disentuh dengan api neraka Allah Ta'ala. Salah satu di antaranya adalah dengan mata yang menangis ni, mata yang menangis dengan tangisan itulah yang tidak akan disentuh dengan api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ni pernah juga nangis, kan kita baca Quran, kan, kita muhasabah diri kita sama-sama, dan kita bangun malam, kita bentiskan air mata kita, renung-renungkan dosa kita, kan, hari ini kita dah buat benda yang tak elok. Mungkin kita ada marah suami kita ada marah isteri kita berlebihan, kita ada cakap benda yang tak elok dekat anak-anak kita dan sebagainya. Kita muhasabah sama-sama. Biarkan dengan muhasabah itu akan menitiskan air mata kita. Allah hari ini aku tak hubungi, aku tak call lagi mak ayah aku ni, aku tak tanya lagi diorang yang berkhabar, dah makan aku belum siap ke bagaimana sebagainya, kan, dah 3-4 hari ni aku dah tak call ni. Sama-sama muhasabah. Dengan muhasabah itu mudah-mudahan akan nitiskan air mata kita. Kalau berat sangatlah nak nitiskan air mata kita, Nabi suruh buat nangis pun jadilah, pura-pura nangis, paksa juga untuk nangis, tak boleh juga, buat nangis pun okeylah. Letaklah air mor ke, letaklah air ke, letaklah kan, janji adalah keluar air mata tu. Kalau tak boleh juga, kata Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, doa dengan Allah Ta'ala, minta hati yang baru. Rasa macam
dah buat macam-macam dah, tak menangis juga, dah rasa macam biasa je. Solat pun dah solat, bangun malam pun dah bangun malam, baca Quran pun baca Quran, tapi nak datangkan air, nak keluarkan air mata kita rasa macam berat juga ni. Kan kata Imam Nawawi rahimahullah taala, doa dengan Allah taala minta hati yang baru. Kemungkinan hati yang ada tu dah terlampau gelap, dah terlampau keras sangat sampai tak boleh nak nitiskan, sampai tak boleh nak melembutkan hati dia, nak menitiskan air matanya. Jadi mudah-mudahanlah para sekalian kan, jadi kita sama-sama lah masalah kita sama-sama kan, sebelum kita tidur atau kita dapat bangun tahajud dan sebagainya, kita nitiskan air mata kita ya, ketika mana kita baca Quran, kita bersolat, sedang kita berdoa dan sebagainya kan, kita minta dengan Allah Ta'ala kan, moga-moga lah diampunkan dosa kita semua, insya-Allah. Baik, itu yang kedua. Yang ketiganya boleh kita kongsikan banyak bagi pandangan daripada Imam Ghazali rahimahullah taala. Yang ketiganya boleh kita sebut adalah dengan adanya ilmu itu, dengan bagaimana kita nak mengetahui ilmu kita tu bermanfaat atau tidak. Tengok diri kita ni, kita ni makin bersyukur tak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni makin bersyukur tak? Kalau kita makin kufur kan, kena sungguh-sungguhlah kita istighfar, sungguh-sungguh kita minta ampun kepada Allah taala. Tapi kalau kita syukur, alhamdulillah, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah tambah kebaikan dalam kehidupan kita. Kan kadang-kadang Allah taala tak tambahkan mungkin dengan harta benda, tidak, tapi Allah taala tambahkan kebaikan, dan tambahkan kita punya kesenangan untuk kita nak beribadah. Anak-anak kita tak sakit kan, isteri kita alhamdulillah baik kan, keluarga kita ni bahagia, sakinah, semua alhamdulillah kan. Itu pun dikatakan dengan sekiranya kita bersyukur, Allah taala akan lazidannakum, Allah taala akan tambahkan. Bukan tambahkan dengan warna saja, tidak, tapi tambahkan dengan kebaikan. Dengan azan hayya 'alas solah, dengan azan macam tu terus dah ringan tu pada kita. Dengan Allah berazan, dah tinggalkan sekejap, nak pergi berjemaah, nak pergi solat secara berjemaah. Kan kita ikut apa yang telah dibuat oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada seketika, ada satu hari sekalian, Sayyidina Umar ni dia tengah renovate rumah lah, lebih kurang dia tengah renovate rumah tu, lebih kurang lah renovate juga tu kan. Kemudian adalah dia buat bangunan, dia buat timbuk-timbuk, ada satu batu je lagi kalau ikutkan, ada satu batu je lagi dia nak masukkan, ambil satu batu ni letak, dah siap dah kalau ikutkan, satu je lagi. Tapi satu tu lah kan, masa dah siap tu, yang terakhir nak ambil batu tu, dah azan berkumandang, dah dia dengar azan, tinggalkan benda tu, pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala, pergi solat secara berjemaah. Tinggalkan, kalau kita alang-alang dah, alang-alang satu je, ambil letak baru pergi solat, tu kita kan. Tapi Sayyidina Umar punya perangai kan, satu ni takut tak berkat yang lain, takut disebabkan aku ni tak dahulukan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala dah panggil aku ni, aku tak dahulukan dia, risau pula tak berkat apa yang aku buat. Jadi satu ni tinggalkan, nak minta keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan. Tapi kalau kita sekalian basuh kereta, tengah basuh sporim, tiga tayar tu, tayar terakhir tu nanti dululah, basuh dulu, dah semua dulu, ngapain ngai bilas dulu, baru pergi. Dah tayar akhir belum tayar, baru tayar awal, tunggu tayar akhir lah baru pergi. Dah tayar awal pun dah, nanti baru nak pergi tayar akhir lah kan. Jadi menangguh-nangguh pula kita kan. Jadi jangan sampailah macam tu sekalian kan. Cuba-cubalah kita ni, usikum wa iyaya bittaqwallah. Saya tegur juga ni untuk saya sendiri ni, moga-moga kita dahulukanlah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita tengah buat macam mana sekalipun, kita tengah masak ke kan, ibu lah tak, kalau kita lah, kalau ayah kan, isteri mungkin tengah, ibu kita mungkin tengah tak berapa sihat, kita tengah masak kan. Jadi kita dengar azan ni, dah tahu masuk waktu tu, persiapkanlah ni sama-sama. Kita nak datang ke masjid, kita datang ke surau untuk kita nak solat secara berjemaah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi itulah kita syukurkan diri kita ni, Allah Ta'ala masih lagi berikan banyak nikmat kepada diri kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih, kita memanfaatkan apa yang telah Allah kurniakan kepada kita ni kan. Kita manfaatkan, itulah yang dikatakan dengan kita bersyukur. Bukan setakat alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah senang orang sebab alhamdulillah aja, tapi tak bawa apa. Syukur ni dia kena buat juga, dia bukan setakat dengan lisan saja, tapi dengan jawarih kita, dengan tubuh badan kita ni, kita lakukan dengan tubuh badan kita ni.
tu kita solat kan, kita solat, kemudian kita baca Quran, kemudian kita pergi ke tempat-tempat yang baik dan sebagainya. Sebab itu ada satu kisah, bukan satu kisah lah, satu slot daripada cerita Ustaz. Orang tunggu aku datang tengok cerita Ustaz Azhaidrus kan dengan pelawak tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ada slot yang terakhir tu, slot yang terakhir kalau tak silap saya tu. Jadi ada suara pelawak tu, saya tanya nama siapa tak, bulan apa tak tu kan, Syirul lah lebih kurang. Dia pergi tanya, Ustaz, ala-ala kita dah jumpa dekat sini kan, boleh tak nak tanya satu soalan? Ustaz saya kata nak tanya soalan dekat masjid, ini dekat tepi pantai, nak lepak katanya. Kena balik lah kat situ. Dia cakap, boleh dah Ustaz kan, dia dah berjumpa dah, dia katanya. Okey, nak tanya apa dia? Kan, kenapa kita kena solat dia katanya. Kan, kenapa kita kena solat dia 5 waktu, kalau tak solat tak boleh dia katanya. Ustaz saya jawab lebih kurang macam tu lah kan. Kita ni hamba Allah Ta'ala, Allah Ta'ala banyak bagi nikmat dekat kita, nak kira memang takkan terkira katanya. Dan kira macam mana pun takkan terkira. Tapi salah satu di antaranya bagaimana kita nak ucapkan terima kasih, bukan setakat duduk tepi pantai, kasih Allah, kasih Allah, bukan setakat tu je, tapi solat kita kan, kita solat kita itulah salah satu di antaranya kita berterima kasih dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. Jadi itu kita solat ni pun ni salah satu di antaranya kan. Kita solat secara berjemaah, kita jaga solat kita awal waktu 5 waktu tu kan. Jadi mudah-mudahanlah kita dah menunjukkan kita ni berterima kasih dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lazidannakum, Allah Ta'ala akan berpanjangkan, Allah Ta'ala menambahkan baik dalam kehidupan kita. Baik, itu yang pertama kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara bekalan-bekalannya yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang keduanya dengan sedekah jariah kita. Sedekah kita ni lah sedekah yang baik, sedekah yang kita lakukan, infak kita, sumbangan kita, zakat kita ni lah yang akan menjadi benteng, yang akan menjadi bekalan kita di akhirat kelak. Jadi kita sama-sama kuatkan, sama-sama lazimkan untuk kita nak teruskan. Yang dah selalu infakkan, alhamdulillah. Yang dah packingkan gaji dia mesti ada untuk infakkan ni. Gaji dia 1,500 dia kira sekian ni, 300 rumah, 300 wilayah, 300 tak ujung ni 200 ni standby kan untuk dia nak infakkan untuk masjid, untuk surau, untuk sekolah semua. Sebab ada di antara kita ada salah satu jemaah kita salah satu yang selalu sangat bantu kita di tahfiz, dia ada seorang hamba Allah Ta'ala. Salah satu di antaranya ni ustaz kita yang Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, arwah ustaz yang lemas di Terengganu tu kan, di Puncak Alam kan, Imam Fasadu di sana. Dia pun salah satu penyumbang di tahfiz kami kan. Ustaz Alim tu dia salah satu lah, paling-paling pun lah adalah dia bagi tu kan, kadang 100 lebih dia akan mention. Saya dah masukkan dah setiap bulan dia tu, dia punya saham dia tu lah. Dia akan masukkan semenjak saya kuliah sana, dia akan bagi. Saya dah masukkan dah 100 ni lah. Minta maaf lah bulan ni sikit-sikit, banyak nak kena bayar katanya, dapat beribu sikit katanya, dia kata dah kurang-kurang katanya tu kan. Tapi dia kata dia akan bagi setiap bulan maintain daripada awal tahun tu dia memang dia bagi sekalian. Jadi itulah alhamdulillah salah satu. Dia kata memang saya untuk sekian anak saya punya pembelajaran ni, isteri saya punya buat dapur ni, saya punya sekian-sekian ni, kereta ni, rumah, semua dah hasilkan. Ada baki dalam 200-300 tu dia dah hasilkan. Itu untuk infak dia dalam sebulan tu, infak dia ada bagi masjid, dia bagi anak yatim, dia bagi sekolah-sekolah tahfiz, sekolah-sekolah anak yatim, semua ada bagi kan. Jadi alhamdulillah. Sebab itu Allah Ta'ala muliakan ketika mana di hari pengakhiran ni, ramai orang sebut cerita kebaikan tentang dia kan. Orang-orang daripada sana sanggup pergi ke sana macam semata-mata nak ziarah dan sebagainya. Jadi itulah sekalian, yang mana dah teruskan, yang mana dah lakukan, teruskanlah. Yang mana rasa macam ragu-ragu lagi, Allah kan sekarang ni gila betul nak bagi sedekah. Sekarang ni ekonomi tengah gila, tengah ekonomi tengah tak cantik kan, masih macam-macam lah naik dan sebagainya. Ni pula nak sedekah. Yang ni yang Allah Ta'ala nak tengok time tengah susah, time tengah rasa macam berat benda yang kita nak bagi itulah yang Allah Ta'ala nak tengok, yang betul-betul kita tak kira lah yang aku tengah susah ke, aku tengah senang ke, aku punya infak ni aku kena bagi. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran
Antara ciri-ciri orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang senantiasa nak infakkan harta dia dalam keadaan dia dalam kesempitan ataupun dalam kesenangan. Tengah senang pun dia bagi, tengah susah pun dia bagi juga. Dia akan tetap bagi, dia akan tetap sedekahkan harta dia. Itu kita lah. Sekarang ni memanglah kita punya ekonomi tengah tak berapa nak cantik kan. Jadi itulah saat-saat kita, saat-saat yang Allah nak tengok kita ni bagaimana, ataupun Allah Ta'ala nak tengok, ataupun kita ni nak tengok tunggu senang baru nak sedekah. Tunggu senang baru nak sedekah. Jangan salah pemahaman dekat situ. Kalau nak senang sedekahlah. Itu dia punya tu. Kalau nak senang sedekahlah. Jangan tunggu senang baru nak sedekah. Salah dia punya mindset dia punya pemikiran dia, pemahaman tu agak salah sikit. Dia sama macam nak kaya lah. Jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Sedekahlah, kamu akan jadi kaya. Itu dia punya tu kan. Jadi kita ni tunggu nak kaya, tunggu nak banyak duit baru kita nak bagi orang. Itu yang tu tunggu-tunggu tu tak terkaya-kaya. Dan sebab nak kaya sangat, kita bagi, insya-Allah Allah Ta'ala akan pulangkan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Sabah, Allah Ta'ala sebut wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Allah Ta'ala kata apa benda yang kita infakkan, apa benda yang kita sumbangkan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, min syai' fa huwa yukhlifu. Allah Ta'ala akan pulangkan, Allah Ta'ala akan gantikan balik apa yang telah dia infakkan di jalan aku. Kerana wa huwa khairur raziqin, kerana akulah Allah Ta'ala sahajalah yang maha pemberi rezeki yang terbaik. Kan kat situ pun kita dah boleh Allah berikan banyak lagi ada dalil ataupun firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang nak mengatakan, yang nak menegaskan memang apa telah kita sumbangkan, jangan kita takut-takut kan, jangan kita takut makin berkurang harta kita. Kena yakin Allah Ta'ala, mudah-mudahan apa yang bagi ni Allah Ta'ala redha apa yang kita lakukan. Itu yang kita nak tu. Kita nak minta redha Allah Ta'ala ni kan. Walaupun kita punya berkurang macam mana pun, tapi tak akan berkurang. Sebut pasal kurang ni tak akan berkurang. Kita bagi macam mana pun duit kita ni terus sekalian tak akan berkurang. Betul? Memang kita tak akan berkurang sebab Nabi dah janji dah. Nabi dah sebut dalam satu hadis kan, ma naqasa malin min sadaqatin, takkan berkurang harta seseorang disebabkan dengan sedekah dia. Kita boleh jumpa pergi mana-mana, jumpa orang susah, kita tanya dia, ni susah ni sebab apa ni? Macam mana boleh susah? Kita takkan dengar dia akan cakap sebab banyak sangat sedekah. Saya belum pernah lagi kot kan. Cuba tanya dia kan, ni macam mana boleh jadi miskin, macam mana boleh jadi apa-apa kedai kan. Dia takkan dengar lah. Dan dia takkan cakap sebab banyak sangat sedekah ni, itu jadi macam ni kan. Tak pernah lagi lah. Dan dia mungkin akan cakap benda lain tentang fizikal ke apa ke, memang malas ke apa, kita pulang lah tu kan. Tapi takkan terkeluar daripada mulut dia sebab banyak sangat bersedekah. Sebab Nabi dah sebut takkan berkurang harta seseorang. Jadi kita kena yakin dekat situ kan. Apa benda yang orang memerlukan sumbangan daripada kita bagilah. Ada banyak ke sikit ke, itu terserah diri kita. Yang penting kita bagi. Kena ingat, kena yakin harta kita tak akan berkurang, dan kena yakin Allah Ta'ala akan gantikan balik. Tapi ialah kadang-kadang Allah Ta'ala tak gantikan dengan harta benda juga. Kita bagi duit, janganlah kita mengharapkan duit juga nampak normal duitan ke situ kan. Bagi 50, Allah Ta'ala bagi balik ke ni kan, esok masih dapat 100 kelauan lah sekalian. Balik awal kata sahaja terus kata balik awal lah kalau macam tu. Nampak nak ingat apa? Sedekah ni MLM, Maharaja Lawak Mega. Tak kan, dia sedekah ni itulah kan. Jadi kadang-kadang Allah Ta'ala pulangkan juga berbentukkan RM2. Tapi janganlah kita mengharapkan juga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala redha pun dah cukup. Bila Allah Ta'ala terima apa yang kita lakukan pun, itu pun dah cukup dah. Sangat-sangat kita suka, sangat-sangat kita bersyukur. Jadi kalau Allah Ta'ala nak pulangkan macam mana pun, kita serah, kita terima sahajalah. Baik, itu yang kedua, sedekah jariah kita. Teruskanlah mudah-mudahan. Teruskanlah, sebab itu adalah salah satu saham akhirat kita kan. Kita punya benteng-bentengan kita. Baik, itu yang kedua. Yang ketiganya kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasa macam dengar bunyi kucing tadi. Kita jalan ke? Jalan. Jalan. Rasa macam dah lama baru nak tanya dah. Apalah Ustaz. Dah berhenti ya. Saya akan teruskan juga. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, itu yang kedua. Yang ketiganya kata Nabi SAW, antara bekalan-bekalan ni,
Bekalan-bekalan dia adalah waladun soleh, anak-anak yang soleh yang mampu mendoakan kita satu hari nanti, yang mampu mendoakan mak ayah dia satu hari nanti. Anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh yang mampu mendoakan. Jadi maksud kata di sini bukan mampu mendoakan dengan lafaz sahaja, dengan pandai berdoa Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina, bukan itu sahaja, bukan itu sahaja kata ahli muhaditsin, bukan itu sahaja, malahan yang lain turut dengan berakhlak. Akhlak anak-anak kita itu pun dikatakan dengan doa juga. Dan kan ada di antara kita pandai berdoa tapi akhlak cara berpakaian agak sedihlah. Dan kan agak sedih cara berpakaian, cara bercakap syakhsiah, akhlak dia memang agak kurang sikit. Sebab itu nak dikatakan dengan anak-anak yang soleh yang mampu mendoakan dengan doa lafaz Allahumma ighfir lana dzunubana pun ya, dan akhlak anak-anak kita ni pun kena ya juga. Dan kerana ianya menunjukkan berbentukkan dengan doa kepada kedua orang tua dia. Dan yang seterusnya, yang terakhir sekali adalah kata ahli muhadits ini, iaitu dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, iaitu dengan mereka ni lah, anak-anak kita ni lah, anak-anak kita ni lah yang akan menguruskan jenazah kita satu hari nanti. Dan anak-anak kita ni ada 3 orang, 2 orang, seorang, 5 orang, tak kisahlah berapa ramai pun anak-anak kita ni, mereka ni lah yang akan menguruskan, mereka ni lah yang akan memandikan, yang akan mengkafankan, yang akan menyembahyangkan kita, yang akan menunggu kita di liang lahat. Dia lah yang akan sambut kita dan masukkan kita dia. Itulah anak-anak yang soleh. Dan kan itulah yang dikatakan bukan setakat pandai berdoa sahaja, tetapi berakhlak dia pun dia, dan dialah juga yang akan menguruskan jenazah kita satu hari nanti. Kan, jadi mudah-mudahanlah anak-anak kita kan 3 orang kan masih kecil lagi, tanamkan azam, mudah-mudahan kita didiklah mereka, mudah-mudahan doa untuk mereka supaya mereka itu akan menjadi anak yang soleh. Tetapi saya katakan mereka tak akan jadi macam tu selagi mana kita tak mulakan dengan diri kita sendiri. Anak-anak kita tak akan jadi macam tu selagi mana kita tak mulakan dengan diri kita sendiri. Kita tak jadi anak yang soleh untuk mak ayah kita, sama juga anak-anak kita tak akan jadi anak yang soleh untuk kita. Kita sebagai muslimah, kita tak akan jadi anak-anak yang solehah. Anak-anak kita tak akan jadi anak-anak yang solehah untuk kita, dan selagi mana kita tak menjadi anak-anak yang solehah untuk mak ayah kita. Jadi semuanya ibadah binafsina. Mulakan dengan diri kita, mulakan dengan diri kita sendiri, dan mulakan diri kita sendiri. Kita selalu doakan kepada mak ayah kita, kita akhlak kita, cara berpakaian kita, cara syakhsiah kita, percakapan, tingkah laku dan sebagainya. InsyaAllah ianya menunjukkan yang kita berdoa kepada Allah Ta'ala untuk mak ayah kita. Dan kita ni mudah-mudahanlah sekalian, kita ni niatkan, kita tanam azam sungguh-sungguh, yang kitalah yang nak uruskan jenazah mereka satu hari nanti. Yang dah lakukan alhamdulillah, yang tak sempat tak apalah sekalian dah. Kan kalau yang tak sempat tu tak apalah, mungkin dah terlepas mak ayah dia dah pergi dulu kan, mungkin dia ada emergency kat tempat yang sebab, tak apalah. Yang dah terlepas tak apa dah, kita istighfar, mau sama-sama, mau sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala, mau diampunkan apa yang telah kita lakukan tu. Jadi masih ada lagi yang 2 perkara ni. Dah, kita teruskan doa kita, kita sedekahkan duit kita ni akan untuk mereka, kita baca Quran ini akan untuk mereka, sedekahkan Al-Fatihah untuk mereka dan sebagainya. Selalukanlah baca doa untuk mereka. Mudah-mudahan Allah terima, mudah-mudahan Allah meletakkan anak-anak yang soleh itu ke dalam diri kita, dan insya-Allah anak-anak kita pun akan menjadi anak yang soleh, anak yang solehah untuk kita. Semuanya mulakanlah dengan diri kita, sebab Nabi sebut kullu maulud yuladu ala fitrah fa abawahu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap anak ni dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang suci, dan mak ayah dia lah yang akan mencontohkan dengan akhlak yang baik. Kalau mak ayah dia cantik, insya-Allah, bukan cantik para super, tidak, cantik dari tingkah laku dia kan, dia punya akhlak dan sebagainya, semua dia cantik tu, alhamdulillah, sempurnalah. Mudah-mudahan insya-Allah anak-anak dia tu pun Allah Ta'ala akan pimpin, Allah Ta'ala akan pelihara juga untuk menjadikan anak-anak yang soleh. Jadi semuanya saya tegur juga untuk diri saya sendiri, usikum wa iyyakum bitaqwallah, sebab kita ni tak boleh nak lari daripada mak
ayah kita betul. Walaupun kita ni sebagai seorang mak, sebagai seorang ayah, atas kita ada lagi mak ayah, ada lagi kan mak ayah, ada lagi atas lagi ada. Semua takkan terputus. Jadi kita mulakan dengan diri kita, kita teruskan kebaktian kepada mereka, insya-Allah anak-anak kita akan jadi yang terbaik. Sebab itu yang terakhir sekali, para hadirin sekalian, kita nak kongsikan satu kisah yang pernah dikongsikan oleh Ustaz Zul Ramli. Ustaz Zul Ramli yang mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pernah kongsikan satu kisah yang mana berkenaan dengan kita buat baik sebagai mak ayah, kita buat baik dan insya-Allah anak-anak kita pun akan jadi yang terbaik untuk kita. Jadi satu kisah kepada hadirin sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada seorang ayah dengan orang anak dia, lelaki perempuan, daripada kecil ayah dia jaga dia, ayah dia didik kan cantik, alhamdulillah, kan sampai ke umur 12 tahun, alhamdulillah. Masuk sekolah menengah dah berubah, masuk sekolah menengah 13 tahun dah agak berubah, tingkah laku tak ke mana, kemudian akhlak, kemudian cara dengan ayah dia pun rasa macam lain macam. Ayah dia pun dah fikir kan, ayah dia muhasabah sama-sama kan, dia fikir betul-betul kan, macam manalah anak aku boleh jadi macam ni, padahal aku dah didik dengan baik kan. Daripada kecil tu dia pun jadi, dia adalah adab dengan aku, sampai kan dah masuk menengah ni dah habis kan, dah tonggang-langgang dah dia punya adab dia dengan akhlak dia. Jadi kan dia fikir balik-balik kan, dia fikir balik, dia teringat hubungan dia dengan Allah Ta'ala cantik kan, solat dia, sedekah, Quran, semua cantik tu. Bila fikir-fikir balik, oh teringat pula ada antara hubungan dia dengan mak ayah dia, sesama manusia kan, antara dia dengan mak ayah dia agak kurang cantik, dah lama tak hubungi, kemudian pernah lah sakitkan hati mak ayah dia pun dah lama tak minta maaf. Kemudian ada satu hari tu dia tekad, dia nak balik, dia nak bawa anak-anak dia balik kampung nak ziarah mak ayah dia. Alhamdulillah sampai ke kampung pun alhamdulillah juga muncullah ada mak ayah lagi, alhamdulillah muncul ada mak ayah lagi, bukan muncul ada pamoga, muncullah ada bukan itu kan, muncul ada pamoga, alhamdulillah muncul ada pamoga putih ya. Itu muncul kan, dengan putih barulah putih muah bukan sajalah kan. Tapi dia kata muncul alhamdulillah adalah mak ayah lagi. Kemudian dia naik atas, dia minta maaf, dia minta khabar semua, minta maaf kan. Bila dah settle tu, bila dah mak ayah dia maafkan juga, dia kata, kamu datang seorang ke? Katanya, tak, saya datang dengan anak-anak saya. Dia kata, bawa dah naik. Dia kata, saya dah ajak dah, dia tak ada naik. Tak apa, pergilah ajak dia, dia akan naik juga. Seolah-olah mak ayah dia dah tahu dah. Dia kata, tak apa, bawa je dia naik. Kemudian ayah dia keluar daripada pintu tu, daripada rumah, nak turun ke tangga, terkejut. Anak-anak dia yang dua orang yang tadi nak ajak keluar, anak dia tak nak, tiba-tiba dah dekat pintu dah dekat pintu kan, dah dekat tangga tu. Ayah dekat pintu, anak dia dekat tangga. Kemudian dia tengok, tapi dia buat tak tahu je lah kan, dia nak ambil barang kat kita. Kemudian ketika mana dia nak pakai slipper, anak dia cepat-cepat pegang tangan kiri kanan ayah dia. Anak perempuan pegang tangan kat kiri, anak lelaki dia pegang tangan kanan. Dia terus salam, terus cium. Dia kata, ayah minta maaf lah kan, selama ni saya mungkin tak berakhlak dengan ayah, dengan akhlak yang baik mungkin kan, sebab saya seakan-akan rasa macam ayah ni musuh saya katanya, rasa macam gelap lah hati saya ni. Alhamdulillah, tapi saya pun tak tahu, tiba-tiba pula tiba-tiba nampak macam ayah, rasa macam tiba-tiba datang sayang tu dekat ayah, minta maaf, dia mohon ampun semuanya. Kemudian baru dia tahu, baru kita boleh ambil pengajaran kat situ. Hubungan kita dengan mak ayah kita cantik, insya-Allah anak-anak kita akan jadi akan berkelakuan, akan berakhlak dengan akhlak yang baiklah untuk kita. Semuanya bermula dengan diri kita sendiri. Kalau kita cantik, kita punya kita betulkan kita punya akhlak kita, tingkah laku kita kan, anak-anak kita insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itulah sedikit sebanyak yang kita kongsikan pada malam ini berkenaan dengan antara bekalan-bekalan akhlak kita. Mudah-mudahan kita ada ilmu, bukan setakat ada saja, kita ada sijil, bukan setakat ada sijil saja, tapi kita manfaatkanlah dengan perkara yang baik. Kita kongsikan ilmu kita kan, kita gunakanlah mudah-mudahan ilmu kita tu kita amalkan. Kemudian mudah-mudahan ilmu tu kita makin takutlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jauhkanlah benda-benda daripada maksiat, dan kita dekat
dekatkan diri kita dengan kebaikan. Seterusnya iaitu dengan kita punya sedekah kita. Teruskanlah, lazimilah kita punya sedekah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala redha dengan kehidupan kita. Dan yang seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang soleh, anak yang solehah untuk mak ayah kita. InsyaAllah anak-anak kita, bakal anak-anak kita akan jadi yang terbaik untuk kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi para hadirin sekalian, saya kira cukup sekali itu. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatian. InsyaAllah apa yang telah kita kongsikan mudah-mudahan mendapat barakah, mudah-mudahan akan senantiasa Allah Ta'ala turunkan maghfirah ke dalam kehidupan kita, Allah Ta'ala turunkan rahmat, Allah Ta'ala kasihkan kepada kita. Mudah-mudahan kita berjumpa, kita akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi oleh itu, sebelum saya tutup, para hadirin sekalian, kita ni pun datang daripada Tahfiz Arabic Al-Gunthuri, Puncak Al-Fasa 3. Belakang sana kita dah bawa tabung sekalian, kita dah bawa tabung untuk kita nak minta sumbangan lah daripada para jemaah semua kan, untuk kita ni. Alhamdulillah sekarang ni kita dekat Puncak Alam kita dah beroperasi selama setahun setengah. Dan sekarang ni alhamdulillah, esok anak-anak kita sampai, anak baru, anak lama, alhamdulillah. Dekat Puncak Alam kita dah bermula, alhamdulillah. Cuma sekarang ni kita ada satu lagi tahfiz cawangan kita yang berada di Negeri Sembilan, Kampung Bongeng Rembau. Pernah dengar kot Kampung Bongeng tidak? Dengar betul-betul Kampung Bongeng, bukan Kampung Bongok, Kampung Bongeng. Alhamdulillah. Jadi tahfiz kita ada di sana kan. Jadi bangunan pun dah siap dah, alhamdulillah. Esok dah boleh masuk dah semua. Cuma sekarang ni kami nak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terlepas pandang jugalah, terlepas pandang ni akan semua dah settle dah rupanya. Pada esok nak masuk dah, esok nak masuk terlepas pandang. Lokal tak beli lagi kan, katil, kipas, tilas semua dah ada dah. Fikir balik apa benda yang tak komplit ni, rasa macam kosong je kat dinding ni. Aku pun dipikir-fikir balik kan, masing-masing sibuk dah kot. Bila lokal tak ada lagi katanya, habis ke laut dah, tak ada lagi. Tapi kita dah cakap dah nama dengan ayah semua kan. Jadi mungkin lambat sikit lah lokal kita ni. Kita dah cari dana kan, mungkin lah kan, mungkin ada para hati sekalian kan, mungkin ada jemaah kita yang nak sumbangkan. Kita sepi-sepi lokal satu yang besi tu RM200 satu. Mungkin ada yang sudi bantu kami kan, dalam masa terdekat ni nak Ustaz saya nak wakaf ambil satu kan, RM200 ni, RM200 ni insyaAllah kan. Ustaz saya ada nak ambil 5 ni, saya bagi RM1,000. Contohlah, mudah-mudahan kita nak 30 sekalian kita nak 30 lokal. Jadi insyaAllah lah satu RM200, kira-kira dalam RM6,000 jugalah. Tapi tak apa, insyaAllah kita berlahan lah disokongan daripada jemaah semua kan. Mungkin bantuan sedikit sebanyak boleh belakang sana tabur, boleh nak ambil pun boleh, nak masukkan direct pun boleh, insyaAllah masukkan direct boleh juga, untuk kita boleh dengan cepat. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu lagi, kita punya kekosongan tahfiz kita yang berada di Negeri Sembilan tu masih lagi masih ramai lagi, banyak kosong. Baru ada 17 orang pelajar yang nak masuk esok. Masih kita boleh muat 100 orang kan. Jadi kata semua dah tersedia dah 100 orang tu kan. Jadi tinggal masuk je. Jadi bolehlah kita war-warkan anak saudara kan, cucu ke, mungkin anak-anak kita yang dah lapang mungkin anak-anak dah habis dah jenam tu, masukkan tahfiz pula lah. Kot kan, ada isteri kita kan dah lapang kan, dah sampai dah jenam tu dah lah. Kan sekarang ni Quran pula lah, Quran bahasa Arab pula. Kita ada bahasa Arab, kita ada Quran kita kan. Bahasa Arab tu memang hari-hari cari orang bercakap, memang sembang, makan, main semua dalam bahasa Arab kan. Nak cakap dengan kawan orang pun kena cakap dalam bahasa Arab juga, tak boleh cakap bahasa Melayu. Cakap bahasa Melayu masuk mahkamah. Kan? Kita ada mahkamah dia kat situ. Mahkamah dia dulu punya tu kita pukul-pukul masa zaman sekolah kita lah, masa kat Gontor. Tapi sekarang ni tak ada lagi kita pukul. Malaysia lain macam sikit, tak boleh nak pukul, tak telinga report layar. Tapi tak apalah, macam mana kita kan, kita adalah denda-denda dia. Masuk mahkamah, tapi ada denda dia. Baca Waqiah 70 kali contoh, solat duha berapa rakaat, solat tahajud sekian, macam tu lah. Yang kebaikan-kebaikan lah kita lakukan. InsyaAllah anak-anak kita pun dah tahu dah. Memang tak ada dia cakap bahasa Melayu, dia takut nak baca kena Waqiah 70 kali. Dah sekali pun tak lepas, nak 70 kali menggagau dia. Jadi lebih kurang lah para hadirin sekalian, masih ada lagi kekosongan, boleh kita kongsi-kongsikan santai-santai je lah, insyaAllah. Jangan ingat bahasa Arab ketatnya, senang je insyaAllah kan. Pandai bercakap, selalu bercakap insyaAllah, senang je insyaAllah.
Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya kira itu sekali itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam. Syukran ala ihtimamikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah salatu subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw. Wallahu